والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وتدبروا قوله تعالى في كتابه العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada malam ini kita lihat satu fenomena yang berlaku yang merupakan kekuasaan Allah SWT, di mana pada malam ini bulan sepatutnya gerhana, bulan sepatutnya purnama, tapi Allah SWT yang kuasanya telah melindungkan cahaya bulan tersebut daripada memancar pada kita di bumi ini. Satu pengajaran pada kita bahawa setiap benda yang berlaku ada kelemahan dia. Setiap perkara ada kelemahan dia, termasuk diri kita sendiri. Sudah tentu banyak kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Kita tengok bulan purnama yang begitu hebat cahayanya, tapi dengan kehendak dan kuasa daripada Allah, bulan tidak mampu memancarkan cahayanya. Ikut ahli falak berlaku gerhana bulan kerana cahaya matahari tidak dapat memancar pada bulan. Kerana bulan dia tidak bercahaya, sebenarnya dia hanya memantulkan cahaya. Bila cahaya matahari sampai pada bulan, maka bulan akan pantulkan balik cahaya itu. Bulan ibarat seperti cermin. Matahari yang begitu besar, dia tidak berkuasa untuk menghantar cahayanya kepada bulan, sehingga bulan tidak mengeluarkan cahaya pada malam ini. Kerana matahari tidak dapat menghantar cahayanya kepada bulan. Berpunca daripada bumi yang duduk tengah-tengah antara bulan dan juga matahari, menyebabkan cahaya matahari tidak sampai ke bulan dan bulan tidak boleh memantulkan cahaya. Pengajaran pada kita juga soal hidayah. Cahaya-cahaya termasuk dalam cahaya yang kita sebut hidayah, nur hidayah, cahaya hidayah. Hidayah juga merupakan milik Allah SWT. Kita tidak boleh memberi hidayah ini kepada sesiapa yang kita suka. Kita tidak boleh memberi hidayah kepada isteri kita. Kita tidak boleh memberi hidayah kepada anak kita. Kita tidak boleh memberi hidayah kepada kaum kerabat yang kita sayangi. Sebaliknya yang memberi hidayah adalah Allah SWT. Contoh yang berlaku pada Rasulullah SAW sendiri. Baginda amat kasih dan sayang kepada bapa saudaranya Abu Talib, yang begitu banyak jasanya kepada Nabi, dan sekaligus begitu banyak jasanya dalam perkembangan agama Islam. Jasa Abu Talib kalau nak dibandingkan dengan jasa kita mempertahankan Islam, mungkin besar jasa dia, kerana dia mempertahankan Rasulullah SAW dalam peristiwa penduduk Quraisy memberi tawaran kepada Nabi, memberi tawaran yang istimewa kepada Nabi. Kalau Nabi hendak menjadi orang yang kaya, mereka sanggup jadikan Nabi orang yang paling kaya dengan mengumpulkan harta daripada kalangan mereka untuk diberi kepada Nabi. Kalau Nabi nak jadi raja, mereka akan lantik Nabi sebagai raja di Mekah. Kalau Nabi nak kahwin, mereka akan cari pasangan yang Nabi berkenan, tapi dengan syarat tinggalkan dakwah Islam. Pesanan ini ataupun tawaran ini, pembesar-pembesar Quraisy dia jumpa Abu Talib. Dia bagi tahu pada Abu Talib tawaran istimewa kepada Nabi. Tawaran istimewa. Abu Talib pergi berjumpa dengan anak saudaranya
memberitahu tawaran ini. Nabi jawab dengan satu penegasan yang begitu hebat. Nabi kata, sekiranya matahari diletak di tangan kananku, bulan diletak di tangan kiriku, untuk aku tinggalkan dakwah ini, nescaya sama sekali aku tidak akan tinggalkannya, melainkan Allah memberi kemenangan padaku ataupun keputusan daripada Allah SWT. Nabi sekali-kali tidak akan tinggalkan, walaupun mereka dapat mengambil matahari, mereka dapat mengambil bulan untuk diletak sebagai hadiah pada Nabi untuk Nabi tinggalkan dakwah Islamiyah. Nabi tidak akan tinggalkan. Bila mendapat jawaban ini, Abu Talib kata pada Nabi, wahai Muhammad, kamu berdakwahlah, kamu sampaikanlah ajaran kamu, dan aku akan mempertahankan kamu. Aku akan jaga kamu. Orang tak akan boleh kacau kamu. Serulah ajaran Islam. Tapi dia sendiri tak masuk Islam. Hidayah tak dapat. Diriwayatkan bahawa saat kematian Abu Talib, Nabi pujuk lagi Abu Talib supaya mengucap 2 kalimat syahadat. Wahai pakcik, mengucaplah 2 kalimat syahadat. Pakcik mengucap saja, saya jamin, saya berjanji, saya akan mempertahankan pakcik di hadapan Allah. Tapi Nabi pergi sebelah kanan, dia paling muka sebelah kiri. Nabi pergi sebelah kiri, dia paling muka sebelah kanan. Dia tak nak mengucap. Akhirnya dia mati dalam keadaan tidak beriman. Waliyahulillah. Dan segala jasa-jasa dia pada Nabi tidak ada manfaat di akhirat. Cuma mungkin kerana jasa-jasa tersebutlah Nabi dalam satu hadis meriwayatkan bahawa orang yang paling ringan menerima azab neraka adalah pak saudara dia Abu Talib. Itu orang yang paling ringan menerima azab neraka. Ringan dia macam mana? Iaitu dia diberi pakai kasut api neraka. Bila pakai saja kasut api neraka, menggelegak otak dia. Dan bila ditanya dia macam mana keadaan dia dalam neraka ni, dia kata, akulah orang yang paling teruk menerima azab neraka. Sedangkan yang sebenarnya dialah yang paling ringan menerima azab neraka. Itulah kekuasaan Allah. Ada segala benda kita kena minta dengan Allah SWT. Walaupun mungkin kita kata orang ini ada kuasa, orang ini ada power, kita pergi jumpa dia, kita lupa pada Allah. Jangan lupa pada Allah. Karena segala sesuatu, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya daripada kita melainkan dengan kekuatan dan kekuasaan daripada Allah SWT. Contoh pada malam ni yang kita dapat lihat gerhana bulan, kuasa daripada Allah SWT. Dan kuasa yang hebat lagi yang akan berlaku pada hari kiamat nanti, bulan boleh jatuh, bulan boleh pecah dan sebagainya. Kekuasaan daripada Allah SWT. Dan pada zaman Rasulullah SAW sendiri pernah berlaku masa bulan purnama juga, di mana penduduk Mekah pada masa itu mencabar Nabi. Biasanya Nabi akan ada mukjizat. Jadi kalau betul kamu Nabi, tunjukkanlah pada kami mukjizat. Nabi tanya, apa yang kamu nak aku tunjukkan? Betullah pada masa itu mereka tengok bulan purnama. Mereka minta Nabi supaya membelah bulan tersebut, supaya belah bulan tersebut. Dan Nabi dengan jari diperintahkan oleh Allah SWT supaya tunjukkan jarinya ke arah bulan. Dan seolah-olah dengan jari dia tu dia membelah bulan. Tuhan perintahkan demikian. Lalu bulan terbelah dua. Bulan terbelah dua. Nabi tunjuk dengan jari seolah-olah macam belah bulan, dan bulan terbelah dua. Apa pengajaran pada kita di sini? Kita yang sudah beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah SWT, kita percaya Nabi adalah Nabi yang membawa ajaran Islam. Tapi apa yang penting di sini, ataupun apa yang dapat kita lihat lagi, ataupun
hikmah daripada peristiwa ini. Setiap sesuatu perlu pada usaha. Walaupun Tuhan Maha berkuasa, kalau Tuhan kata Tuhan tak suruh Nabi tunjukkan jari ke bulan, bulan akan terbelah juga. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk bahawa kita perlu berusaha. Nabi diperintahkan supaya tunjuk jari dia ke bulan dan belah bulan dengan jari telunjuk dia, dan bulan terbelah. Padahal kalau Tuhan Nabi minta gitu, tak payah tunjuk dengan jari, bulan boleh terbelah dengan kuasa Allah SWT. Tapi pengajaran di situ kita kena berusaha. Nabi Musa AS bila sampai ke Laut Merah, terperangkap daripada kejaran Fir'aun, maka Tuhan perintah pada Nabi Musa supaya pukul air laut itu dengan tongkatnya. Dan bila Nabi Musa pukul, laut itu terbelah dua. Padahal kalau Tuhan nak tolong Nabi Musa tanpa pukul dengan tongkat itu pun boleh. Nabi Musa sampai saja ke Laut Merah, terbelah dua terus, tanpa pukul dengan tongkat. Boleh, Allah Maha berkuasa. Tapi Allah nak tunjuk bahawa kita kena ada usaha. Itulah pengajaran pada kita. Setiap benda kita banyak kelemahannya. Kita tengok bulan yang begitu hebat pun cahaya dia tidak boleh memancar. Apatah lagi kita yang begitu kerdil berbanding dengan bulan, berkali ganda besarnya, berbanding dengan matahari, berkali ganda besarnya. Tapi dengan kuasa Allah SWT, makhluk ini tidak mampu untuk melakukan perkara tanpa keizinan daripada Allah SWT. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahar wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وتدبروا قوله تعالى في كتابه العزيز فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita memperbanyakkan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala sempena dengan berlakunya gerhana ini. Istighfar kerana kita banyak melakukan kesalahan, dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah yang kita lakukan, walaupun kita telah tergolong daripada kalangan orang yang mengerjakan sembahyang, kita belum pasti sembahyang kita diterima ataupun ditolak oleh Allah SWT. Kita belum pasti sembahyang kita ini benar-benar menepati sebagaimana yang Allah kehendaki. Jadi oleh kerana itu kita perlu banyak beristighfar, memohon keampunan daripada Allah SWT yang mungkin berlaku kesilapan pada amal ibadah yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan dengan rahmat dan belas kasihan daripada Allah SWT, Allah SWT menerima segala amal ibadah yang kita lakukan. Dan sekiranya ada kekurangan pada amal ibadah kita itu, kita mohon dengan rahmat dan belas kasihan daripada Allah SWT supaya mengampuni kesilapan-kesilapan kita. Di samping kita berusaha untuk memperbaiki amal ibadah kita dari semasa ke semasa. Biarlah usaha kita semakin tua dan amalan kita semakin baik pada Allah SWT. Juga marilah sama-sama kita berselawat pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya,
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.